Tiga sikap orang beriman sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada video kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua tentang tiga sikap orang beriman sepanjang zaman. Insya-Allah ianya memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda di luar sana yang baru saja melihat video ataupun channel ini, macam biasa tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Baiklah, mari kita lihat tiga sikap orang beriman sepanjang zaman. Pertama, kasih mengasihi. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Nabi SAW, perumpamaan orang yang beriman itu dalam hal mereka cinta mencintai, kasih mengasihi dan bertimbang rasa sesama mereka seperti satu tubuh badan. Apabila mana-mana anggota ditimpa penyakit, maka seluruh anggota badan yang lain akan turut serta berjaga malam dan merasakan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tadi, beginilah hendaknya perpaduan dan kerjasama di kalangan kaum muslimin dengan tidak mengira suku, bangsa, bahasa dan warna kulit, asalkan saudara se-Islam. Maka hendaklah mereka bersatu padu dan bantu-membantu. Apabila terdapat mana-mana bahagian dalam kalangan umat Islam yang ditimpa musibah, maka hendaklah orang Islam yang lain turut merasakan musibah tersebut dan memberikan pertolongan kepadanya. Kedua, berlemah lembut. Daripada Aisyah radhiyallahu an, bahawasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lemah lembut dan suka kepada kelembutan, dan dia memberi hasil kerana lemah lembut itu apa yang tidak diberikan atas tindakan yang kasar atau tindakan lain seumpama dengannya. Hadis riwayat Muslim. Kelembutan dalam tindakan dan perbuatan adalah satu perkara yang sangat baik. Kesan yang diperolehi daripada tindakan yang dilaksanakan dengan lemah lembut itu akan meninggal kesan yang sangat mendalam, di mana perkataan yang dituturkan dengan lemah lembut itu lebih memberi kesan dalam lubuk hati. Sebaliknya, tindakan yang kasar dan perkataan yang tidak sopan akan menyinggung perasaan dan mengakibatkan tertutupnya pintu hati seseorang untuk menerima kebenaran yang diperkatakan. Begitulah tabiat seorang insan, walaupun dia sendiri jahat dan tidak pandai bertindak atau berkata-kata dalam keadaan yang lemah lembut, namun dia inginkan kelembutan daripada tindakan orang lain ke atas dirinya. Oleh sebab itu, sifat lemah lembut perlu dimiliki oleh setiap orang, sama ada dia sendiri lembut atau kasar. Telah terbukti bahawa kelembutan itu telah berjaya menembusi pintu hati seseorang yang tertutup rapat. Lemah lembut yang kita maksudkan di sini bukan bererti lemah atau lesu, tetapi membawa erti suatu penampilan yang penuh dengan sopan santun dan adab-adab yang mulia, walaupun perkara yang disampaikan itu sebenarnya berat atau mengandungi risiko yang sangat berat. Ketiga, saling memaafkan. Daripada Anas radhiyallahu an, beliau berkata, adalah aku pada suatu hari berjalan bersama dengan Nabi SAW dan baginda ketika itu memakai selendang buatan Najran yang kasar di tepinya. Tiba-tiba datang seorang Arab Badawi lalu menarik selendang Nabi SAW dengan kuat. Aku melihat pada batang leher terdapat kesan tepi selendang tersebut kerana Arab Badawi itu telah menariknya dengan kuat. Kemudian Arab Badawi itu berkata, hai Muhammad, suruhlah pegawaimu memberikan kepadaku akan harta Allah yang ada di sisimu. Lalu Nabi SAW menoleh ke arahnya sambil baginda tersenyum dan menyuruh pegawainya memenuhi kehendak Arab Badawi itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang disebutkan dalam hadis ini merupakan sebahagian daripada sifat pemaaf Nabi SAW. Baginda selalu memaafkan orang yang menyakitinya walaupun baginda mampu untuk membalas tindakan orang tersebut. Apatah lagi kalau orang yang menyakiti beliau itu daripada golongan orang yang jahil dan tidak memahami kedudukan baginda sebagai Rasul yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Tindakan orang yang jahil tidak boleh dibalas melainkan hanya dengan lemah lembut dan kemaafan. Jika kita cuba melawan mereka, kita juga turut menjadi jahil seperti mereka. Biasanya orang yang jahil akan melakukan apa sahaja asalkan dapat melawan musuhnya, sedangkan kita tidak akan melakukan demikian. Jadi sekiranya mahu melawan mereka, sudah tentu kita akan berperlakuan seperti orang jahil pula. Maka kita akan tergolong dalam golongan orang jahil juga. Ketika kota Mekah telah dapat dikuasai sepenuhnya oleh Nabi SAW, orang musyrikin yang memusuhi Nabi semuanya berkumpul di dalam Masjidil Haram. Mereka sudah tidak memiliki sebarang kekuasaan dan keupayaan melawan Nabi SAW. Maka pada ketika itu baginda kita tidak mahu membalas dendam. Bahkan baginda hanya memaafkan mereka semua kecuali hanya beberapa orang yang sangat ketara memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu pun kalau mereka masih lagi kafir dan tidak mahu beriman. Namun akhirnya orang-orang yang diancam oleh Nabi SAW ini pun masuk Islam dan seterusnya baginda pula memaafkan mereka. Alhamdulillah, itu dia tadi tiga sikap orang beriman sepanjang zaman. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama, dan jangan lupa tekan butang di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Baiklah, itu saja daripada saya, Abu Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.